Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Okey, baik. Untuk subjek pendidikan Islam tahun 5 bagi minggu akademik yang ke-17, untuk bidang ibadah kita dah belajar, kita akan masuk ke bidang sirah. Okay, untuk bidang sirah kita dah belajar tentang hijrah membawa rahmat. Jadi Ustaz harap kamu semua murid-murid tahun 5 Jaya ni tahu tentang apakah maksud hijrah, apa maksud hijrah dan bagaimanakah garis waktu, timeline peristiwa hijrah tu berlaku. Ustaz Nabi, bagaimana Nabi merancang, siapa yang membantu Nabi, siapa yang menghantar Nabi, menemani Nabi, siapa yang bertugas menghapuskan jejak Rasulullah SAW dan sebagainya. Jadi untuk minggu ni kita akan masuk tajuk unit yang kedua, iaitu Itqan menambah berkat. Okey, sila buka muka surat 142. Okey, maknanya sebelum ni kamu tak tahu apakah itu Itqan. InsyaAllah hari ni kita akan tahu, insyaAllah. Buka muka surat 142. Okey, kita tengok unit yang kedua, Itqan menambah berkat. Perhati dan fahami. Tengok, mari contohi sifat Itqan Nabi Muhammad SAW. Apakah yang dikatakan dengan Itqan? Adakah kamu tahu apakah yang dikatakan dengan Itqan? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Jadi muka surat seterusnya, muka surat 143. Apakah pengertian Itqan? Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat Itqan dalam kehidupan. Itqan bermaksud, Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Apakah yang dimaksudkan dengan Itqan? Itqan ialah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Apa maksud puan di situ? Maknanya kita buat tekun, mana kita tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan bersungguh-sungguh. Maknanya kita buat Itqan tu adalah satu usaha, satu amalan untuk kita buat satu kerja tu dengan sempurna, sesempurna mungkin dan bersungguh-sungguh. Okey, baik. Mengapakah sifat Itqan sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan? Kenapa? Kenapa penting? Cuba kamu fikirkan. Cuba kamu jawab dalam hati, kenapa sifat Itqan sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan. Kalau jawapan Ustaz, kenapa? Contoh, kalau Ustaz nak buat kerja mengajar ni, mana Ustaz kena buat dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin dan usaha yang dengan sungguh-sungguh. Maknanya Ustaz datang sekolah mengajar, Ustaz merancang esok nak ajar apa kamu besoknya, kan? Macam mana nak uji kamu ni, tahap mana pengetahuan kamu faham ke tidak. Mana Ustaz dah rancang dengan sempurna dan kita usaha sungguh-sungguh. Kalau kamu fikirlah sendiri macam mana. Contoh, kalau kamu mungkin, kalau macam untuk buat kerja sekolah dengan sempurna, buat dengan sungguh-sungguh. Maknanya kalau kita buat sungguh-sungguh, mungkin orang lain pun sukalah dengan kita, kan? Macam kalau kita tolong mak kita di rumah dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, mungkin mak kita akan suka dengan kita. Okay, baca dan teliti. Muka surat 144. Baca dengan teliti. Itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okay, yang pertama, sejak kecil lagi Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga.
Maknanya sejak kecil ni Rasulullah ni seorang yang rajin, bersungguh-sungguh. Bila dia buat kerja, Rasulullah ni bersungguh-sungguh. Contohnya apabila Rasulullah mengembala kambing, Rasulullah bersungguh-sungguh mengembala kambing. Lepas tu bersungguh-sungguh dalam membantu bapa saudara Abu Talib berniaga. Yang kedua, sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. InsyaAllah kalau kamu pun ikut contoh sunnah Nabi ni, jujur dan akhlak mulia, maknanya dalam masyarakat nanti atau di kalangan orang kampung, kamu akan dianggap sebagai seorang yang dipercayai. Yang ketiga, sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Seterusnya, sifat itqan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Maknanya dalam ketika berniaga, Rasulullah ni dia bersungguh-sungguh, dia buat kerja dengan baik, sempurna, akhirnya menghasilkan dalam berniaga ni keuntungan yang lumayan. Itqan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Tadi kita dah bincangkan itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan satu pekerjaan. Yang seterusnya, itqan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pertama, Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda Rasulullah SAW agar berhenti berdakwah. Yang kedua, isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, seterusnya Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda SAW. Seterusnya, mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di halayak ramai dan melemparkan fitnah. Seterusnya, namun begitu, segala usaha untuk menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW ini adalah sia-sia kerana baginda tetap itqan. Baginda ada sifat itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya walaupun menghadapi bermacam-macam fitnah, cobaan, dugaan, tentangan dan sebagainya, Rasulullah tetap yakin melaksanakan dakwah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok di sini, Nabi Muhammad SAW juga sangat itqan dalam beribadah dan mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Apa maksud dakwah? Dakwah menyebarkan ajaran Islam. Nanti kita sebagai seorang Islam, kita pun mesti berdakwah. Kita menyebarkan ajaran Islam. Seterusnya, iktibar atau pengajaran daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam melakukan satu pekerjaan. Apakah pengajaran? Yang pertama, apabila diberikan tugasan atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan tekunnya dan bersungguh-sungguh. Kita juga mestilah mempunyai sikap yang bertanggungjawab. Tengok sini, apabila diberikan tugasan atau amanah, hendaklah melakukannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh supaya sempurna. Kita juga mestilah mempunyai sikap yang bertanggungjawab. Yang kedua, kita juga hendaklah menepati masa dan tak bertangguh. Kalau ustaz pun tangguh buat kerja, banyak kan macam terikat kita. Tangguh mana bertimbun-timbun kerja nak perlu buat. Okey, setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Maksudnya kita merancang, maksudnya setiap tugasan dan amanah yang diberikan, kita hendaklah lakukan dengan cara yang terbaik. Maksudnya kita merancanglah mana yang utama, mana yang kurang utama, itu yang utama kita buat dulu dan seterusnya. Yang ketiga, kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak putus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Maknanya kita tak boleh berani gagal lah. Macam contoh kalau kita di sekolah kan, kita gagal, contohlah kamu gagal dalam subjek pendidikan Islam ataupun dah masuk sekolah menengah masih belum tak khatam Quran lagi,
kan, dah cuba-cuba masih tak khatam lagi ataupun masih iqra' lagi kan, jangan putus asa, cuba lagi kan, cuba lagi sampai walaupun sampai sekolah menengah baru Al-Quran pun tak lancar lagi, tak apa, tak ada masalah, kita cuba lagi, cuba sampai berjaya insya-Allah. Okey, jadi seterusnya kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 147. Iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW dalam amalan. Tadi iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW dalam pekerjaan. Ini kita tengok pula iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam amalan. Yang pertama, ikhlas beribadah. Bukan dipaksa, bukan disuruh dan sebagainya. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, jauhi perkara yang membatalkan ibadah. Kita elakkan perkara-perkara yang membatalkan ibadah. Apa contohnya? Contohnya kita perkara-perkara yang membatalkan ibadah. Contoh ada hadas kecil, hadas besar tu kan. Kalau terkentut tu, kalau macam terkentut, kita kentutlah betul-betul kalau lapar, makan kenyang, jangan makan sampai kenyang sangat, makan yang sedang-sedang supaya ibadah kita tu mudah dilakukan, tak terlalu berat, tak terlalu kenyang. Ya, tu. So, yang ketiga, banyakkan berzikir. Berzikir, apa maksud berzikir? Zikrullah, kita ingatkan kepada Allah SWT. Banyakkan berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berzikir. Nak makan, kita baca bismillah. Nak tidur, baca bismillah. Masuk rumah, baca bismillah. Semua kita ingat Allah. Nak naik kenderaan pun, kita berdoa, ingat Allah. Nak masuk tandas, buat tandas, ingat Allah. Yang keempat, menjaga pandangan mata. Menundukkan pandangan mata dalam amalan. Maknanya kita tengok benda-benda yang baik lah, benda-benda yang tidak baik, kita jaga pandangan kita. Yang kelima, hindari perkara yang sia-sia. InsyaAllah Ustaz rasa kamu pun tahu apakah yang dimasukkan dengan perkara sia-sia. Alhamdulillah hari ini saya berpuasa sunnah. Dapatlah amalan, memperbanyakkan amalan sunat. Maknanya macam contoh, kita dah puasa dah puasa 1 bulan Ramadan, puasa yang wajib. Tu masuk hari raya kita puasa 6 pula. Lepas tu di bulan-bulan yang lain selain Ramadan kita puasa Isnin Khamis. Kita memperbanyakkan amalan ibadat. Tengok Ustazah ni cakap apa? Murid-murid kita mesti mengamalkan itqan dalam melakukan amalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu melakukan amalan dengan cara yang terbaik. Istiqamah ni maksudnya sentiasa buat, konsisten dan menepati rukun-rukun serta syarat-syaratnya. Istiqamah maknanya ketaatan menjalankan sesuatu suruhan secara berterusan. Okay, jadi kita ulang balik, apakah maksud itqan? Itqan tu maksudnya bersungguh-sungguh buat satu kerja tu dengan sempurna. Tengok sini, itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Di sini dia bagi contoh itqan Rasulullah SAW dalam pekerjaan. Kamu boleh baca sendiri. Ada 1, 2, 3, 4 poin. Seterusnya itqan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Tadi pekerjaan, ini dalam dakwah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin. Lepas tu tadi ni pula pengajaran. Pengajaran dalam itqan. Apa pengajaran itqan Nabi Muhammad SAW dalam pekerjaan? Ada 3 kat sini. Okey. Kamu boleh baca, ulang kaji, kamu hayati. Seterusnya, apakah pengajaran atau iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam amalan? Ada 5 sini. Ikhlas, menjauhi perkara yang membatalkan ibadah. Banyakkan contoh-contoh kalau dalam solat tu, kalau solat dekat surau ke dekat masjid, elakkan perkara yang batal ibadah. Contoh kita main dengan kawan-kawan, cuit sana cuit sini, bersembang, bergurau-gurau, itu akan membatalkan ibadat solat kita. Okey, contohnya
banyakkan berzikir, jaga pandangan mata, seterusnya, elakkan perkara yang sia-sia. Jadi insyaAllah pada hari ini, daripada PDPR kali ini, Ustaz harap kamu dah tahu apa yang dimasukkan dengan itqan. Nanti kalau ada kawan-kawan tanya, kata, Abu, bang, apa maksud itqan tu? Soalnya kita dah boleh jawab. Paling simple, itqan tu adalah satu kita buat kerja dengan sempurna dan bersungguh-sungguh. Itu itqan. Apa contoh itqan Rasulullah dalam peristiwa, dalam sejarah Nabi ni, itqan ketika berdakwah macam mana, itqan Rasulullah ketika dalam melakukan pekerjaan macam mana, maknanya bersungguh-sungguh. Jadi insya-Allah, jadi diharapkan murid-murid dapat dapat menjalani PDPR ni dengan baik dan sempurna. Jadi itu saja, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.